Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita sambung pelajaran kita dengan tajuk adab menziarahi orang sakit. Baiklah, minggu lepas kita dah belajar tentang adab-adab menziarahi orang sakit, dalil menziarahi orang sakit dan doa ketika menziarahi orang sakit. Jadi minggu ini kita akan fokuskan kepada hikmah menziarahi orang sakit dan akibat orang yang tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Yang pertama sekali kita akan lihat apa hikmah kita menziarahi orang sakit. Okey, yang pertama, disukai Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasul sayang dan suka kepada orang yang menziarahi orang sakit. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Sebab apa? Sebab kita mengambil berat terhadap sesama Muslim kita lah. Yang ketiga, kita dapat mendoakan kesihatan orang lain. Yang keempat, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Sebab apa boleh dapat mengeratkan hubungan silaturahim? Kerana bila kita datang melawat orang yang sakit, secara tidak langsung kita menjalinkan hubungan yang rapat. Sebab apa? Bila orang tu tengah sakit, kita masih sanggup untuk melawat orang yang sakit. Bermakna kita masih ambil berat lah terhadap dia walaupun dia sakit kan. Okay, jadi secara tidak langsung dapat menggembirakan hati orang lain. Sebab apa? Bila orang tu sakit, dia rasa macam diri dia dihargai. Dia rasa diri dia masih ada orang ambil berat terhadap diri dia. Masih ada orang yang sanggup mendoakan kesihatan, kesejahteraan terhadap diri dia. Jadi dia gembira lah. Ahli keluarga si sakit tu pun gembira. Dan akhir sekali, Allah akan murahkan rezeki kita. Bila kita buat baik dengan orang lain, kita bersedekah, Allah akan murahkan rezeki kita. Bila kita buat baik, Allah takkan tarik satu nikmat, bahkan Allah akan bagi banyak lagi nikmat kepada kita. Sebab tu kita kena sentiasa berbuat baik dengan orang. Tak kisahlah orang tu bawah kita ke, atas kita ke, susah senang, kita kena sentiasa tolong orang, buat baik dengan orang. Baiklah, seterusnya kita akan lihat akibat orang yang tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Okey, yang pertama, tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Sebab apa tidak disukai? Kerana sikap orang yang tidak beradab itu adalah sikap yang tidak baik, sikap yang tidak diajar dalam Islam. Sebab tu Allah tak suka dan Rasulullah pun tak suka. Yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah. Allah akan memberi rahmat kepada orang yang sentiasa berbuat baik. Okey. Yang ketiga, menyusahkan hati pesakit. Okey, contoh orang yang tidak beradab ni ialah dia datang menziarahi orang sakit dan dia mengungkit kisah-kisah ataupun perbuatan yang boleh menyebabkan kekecewaan terhadap diri pesakit. Jadi bila kita buat macam tu, dia akan menyusahkan hati pesakit. Hati pesakit akan terasa lah dia tengah sakit, lepas tu kita lagi tambah sakit. Jadi tak boleh lah, tak baiklah macam tu kan, dan jauhkan. Yang terakhir, menggores hati keluarga pesakit. Macam tadi, bila kita mengungkit kisah-kisah yang tak baik terhadap pesakit, secara tidak langsung keluarga si pesakit pun akan terasa lah. Itu adalah akibat-akibat bila kita tak menjaga adab. Okey, contoh lain bagi orang yang tidak beradab, macam datang pada waktu-waktu yang tidak sesuai, datang waktu tengah malam, pesakit nak rehat tapi kita datang melawat. Lepas tu kita datang tanpa memberitahu si pesakit, tanpa minta izin, kita datang serbu rumah dia, tak boleh. Lepas tu kita datang dengan niat untuk menyakitkan hati pesakit, iaitu jauhkan, sangat-sangat kena jauhkan sifat macam tu. Kita datang dengan niat kita nak melawat dia, kita nak ambil berat tentang dia, kita nak mendoakan kesihatan dia. Itu niat yang sebenar, bukan niat kita nak menyakitkan hati pesakit. Okey, itu antara contoh-contoh orang yang tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Sebab tu Islam sentiasa mengajar kita untuk kita beradab, supaya kita boleh menjaga hati semua orang, supaya kita boleh jaga hati sesama Muslim kita, jaga adab kita, jaga akhlak kita. Barulah Allah sayang. Baiklah, info tambahan untuk awak semua ialah menziarahi orang yang sakit merupakan hak sesama Muslim. Bermakna kita sebagai umat Islam sebaiknya, seharusnya melawat, menziarah orang Islam
ataupun saudara seislam kita yang sakit. Sebab apa? Bila kita menziarah tu bermakna kita bersimpatilah terhadap saudara kita, kita bersimpati terhadap dugaan yang ditimpanya. Kita kan kena berbuat baik terhadap semua orang, terutama sekali saudara seislam kita. Dan seterusnya, memberikan satu terapi yang baik kepada pesakit. Bila kita datang menziarahi orang sakit dan dia membuatkan terapi yang baiklah kepada pesakit, bermakna pesakit akan difikir positif. Dia akan fikir positif yang dia akan sembuh. Sebab apa? Dia ada kekuatan, semangat untuk sembuh daripada orang-orang sekeliling yang datang melawat dia. Dia suka, dia jadi bersemangat dan dia rasa macam dia sakit bukan dia seorang, masih ada orang yang tolong dia, yang bantu bagi semangat dekat dia. Okey, Alhamdulillah kita dah habis tajuk adab menziarahi orang sakit. Jadi kesimpulannya ialah kita mestilah jaga adab kita, jaga akhlak kita ketika menziarahi orang sakit. Dan bila kita doa khabar yang ada orang sakit, saudara seislam kita sakit, maka kita perlulah mendoakan kesihatan yang baik terhadap dia supaya dia cepat sembuh, supaya dia bersemangat untuk sembuh. Okey, kita kena bagi kata-kata yang positif. Selain itu, kita kena sentiasa berbuat baik dengan semua orang, tua ke, muda ke, sakit ke, sihat ke, atas kita, bawah kita kena sentiasa berbuat baik. Buat baik dengan semua orang, terutama sekali saudara seislam kita. Sebab apa? Bila kita berbuat baik, kebaikan tu akan dibalas. Siapa yang balas? Allah yang balas. Balas dengan apa? Allah sayang, Rasulullah sayang, mendapat rahmat Allah, mendapat pahala, dan orang di sekeliling kita pun sayang kita, suka berkawan dengan kita. Jadi kita kena sentiasa berbuat baik. Jangan pernah rasa kecewa bila kita buat baik. Sebab apa? Setiap kebaikan tu mesti akan dibalas. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri.